Hai, Assalamualaikum murid-murid 6 Gamma. Hari ini kita akan belajar berkenaan dengan tajuk Kenali Kemurungan. Okey, baiklah. Hari ini adalah hari bagi kemahiran membaca. Jadi, apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini? Okey, kita tengok slide. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pertama, membaca petikan kenali kemurungan dengan sebutan dan intonasi yang jelas dan betul. Kedua, mengenal pasti sekurang-kurangnya dua maklumat tersurat dan dua maklumat tersirat berdasarkan petikan kenali kemurungan dengan betul dan tepat. Dan yang ketiga, membuat rumusan berdasarkan maklumat tersurat dan tersirat yang terdapat dalam petikan kenali kemurungan dengan betul. Okey, baiklah. Kita pergi slide yang seterusnya. Kita lihat apakah yang kamu dapat lihat daripada gambar yang telah cikgu paparkan ni. Gambar apa ni? Apa pandangan kamu terhadap gambar yang cikgu paparkan ni? Mestilah kamu dalam hati, dalam fikiran kamu akan katakan ini gambar orang yang mengalami kemurungan ataupun tekanan. Betul? Okey, baiklah. Cikgu akan teruskan kepada kita punya objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, kita akan belajar berkenaan dengan rumusan iaitu isi tersurat dan isi tersirat. Okey, baiklah. Apakah itu isi tersurat? Isi tersurat ni merupakan maklumat yang tertulis dan dapat dilihat dan dibaca dalam bahan rangsangan. Maksudnya, isi tersurat ni kamu dapat lihat dan kamu dapat baca dalam bahan rangsangan. Okey, untuk hari ini, apakah bahan rangsangan yang kita akan belajar? Okey, antara bahan rangsangan ialah dari segi petikan, rajah, carta dan juga lukisan. Tapi pada hari ini, cikgu nak kamu baca bahan rangsangan iaitu petikan daripada buku teks iaitu pada muka surat 24 iaitu petikan kenali kemurungan. Okey, baiklah. Seterusnya, apakah itu isi tersirat? Isi tersirat ni merupakan maklumat yang tiada dalam bahan rangsangan tetapi berkaitan dengan tajuk rumusan. Maksudnya kat sini isi tersirat ni kita tak nampak pun dalam bahan rangsangan kita. Kita baca pun tak ada pun dalam petikan. Maka kita kena berfikir dan mencari idea bagi mencari apa itu isi tersirat. Okey. Jadi, cikgu akan teruskan bagaimana cara nak mendapatkan isi tersirat ni. Kamu boleh guna cara macam mana? Kamu tanya diri kamu menggunakan 5W1H iaitu kata tanya. Jadi, kita boleh tanyalah kaedah menyoal pada diri kita. Kita tanya diri kita, mengapa terjadi? Yang kedua, apakah kesan? Yang ketiga, bagaimana terjadi? Yang keempat, untuk apa? Barulah kita dapat cari isi tersirat dalam bahan rangsangan kita iaitu petikan tu. Jadi, kita kena carilah pertama sekali nak cari isi tersirat ni, kita kena cari dulu kata kunci dia. Contohnya kata kunci dia supaya, agar, kerana, untuk dan kesannya. Macam dalam petikan, cuba kamu lihat di bahagian kotak jingga. Di bahagian kotak jingga, di bawah, kamu lihat ni. Di bawah kotak jingga ni, kan ada macam rumusan. Kamu baca. Dia ada tulis, bantuan kaunseling, khidmat kaunseling perlu diberikan kepada pesakit kemurungan kerana. Jadi kerana tu merupakan kata kunci untuk mencari isi tersirat. Okey, baiklah. Kita lihat panduan yang telah cikgu sediakan ni. Macam mana nak cari isi tersirat? Cikgu dah buat panduan untuk memudahkan kamu untuk menjana idea bagi mencari isi tersirat. Baiklah, yang pertama, kamu lihat dulu kepada kata kunci. Macam cikgu ajar tadi, kata kunci dia ialah kerana. Yang kedua, kaitkan dengan 5W1H. Macam cikgu dah terangkan tadi, tanya diri kamu. Ini untuk apa? Bagaimana terjadi? Macam tu. Okey, yang ketiga barulah kita dapat jana idea dengan
maksud ataupun keterangan dia. Maksudnya barulah kita dapat jana idea apakah yang kita nak cari untuk isi tersirat tu. Okey, sebagai contoh, kata kunci yang kita dah cari, kita lihat pada bahagian jadual ni. Kamu lihat daripada jadual ni. Okey, kamu tengok kunci yang kita jumpa tadi kerana dekat bahagian kata hubung. Jadi, soalan dia di bahagian kata tanya, kita tanya untuk kenapa dan mengapa. Jadi, kita tanya pada diri kita, kenapa bantuan khidmat kaunseling tu diperlukan? Mengapa bantuan khidmat kaunseling tu diperlukan? Jadinya, yang sinonim ataupun maksud kepada keterangan ataupun inti penting untuk mencari isi tersirat tu adalah berkaitan dengan sebab. Okey, sebab kita tengok pada jadual tu. Okey, kita tengok balik pada jadual tu, kata kunci kerana kita kena cari sebab. Faham tak maksudnya macam mana? Kenapa ataupun mengapa sebab bantuan khidmat kaunseling tu diperlukan. Macam tu. Jadi, bagi tahulah apa idea kamu. Kamu kena fikir. Okey, itu saja untuk bahagian untuk mencari isi tersirat. Baiklah. Sekarang, cikgu telah lampirkan petikan kenali kemurungan yang cikgu telah petik daripada buku teks. Jadi, kamu buka buku teks masing-masing. Kamu buka muka surat 24 dan tengok petikan kenali kemurungan ni. Dan cikgu nak kamu baca petikan kenali kemurungan ni. Baca dan fahami. Cikgu nak kamu baca, kemudian kamu rakam suara kamu dan hantar dalam kumpulan WhatsApp yang cikgu telah tubuhkan. Faham? Kamu kena baca kuatlah maksudnya. Kamu baca macam ni. Contoh, kadang-kala kita terlihat orang bercakap seorang diri di tempat-tempat awam. Mereka ini mungkin mengalami masalah gangguan mental. Banyak punca yang menyebabkan gangguan mental ini boleh berlaku kepada seseorang. Antara puncanya termasuklah kemurungan. Macam tu. Kamu kena baca secara kuat dan cikgu nak kamu baca dan rakam suara kamu dan hantar ke dalam kumpulan WhatsApp yang cikgu telah tubuhkan. Faham murid-murid? Okey. Seterusnya kita pergi lihat kepada seterusnya ialah kenal pasti isi tersurat dan isi tersirat yang terdapat dalam petikan ni. Jadi lepas kamu baca, kamu fahami, kamu kenal pasti mana satu isi tersurat, mana satu isi tersirat. Mana yang cikgu terangkan tadi. Isi tersurat memang ada dalam petikan. Cuma isi tersirat sahaja kamu kena fikir. Kamu lihat dalam kotak jingga tu. Dalam kotak jingga tu ada tulis sebagai rumusannya, tanda-tanda kemurungan. Kamu isi jawapan untuk isi tersirat. Maafkan cikgu, isi tersurat. Yang mana kamu jumpa dalam teks tu. Okey. Kemudian, ayat kedua dia, bantuan khidmat kaunseling perlu diberikan kepada pesakit kemurungan kerana isi pula isi tersirat yang kamu fikir tadi. Jadi, kita akan pergi kepada bahagian kotak ni. Cikgu dah sediakan kotak ataupun latihan dalam live worksheet. Yang mana dalam pautan tu kamu tekan, kamu isikan di bahagian kotak-kotak ni dengan menaik sahaja. Tak perlu tulis dalam buku. Tapi kamu type sahaja dalam kotak yang cikgu sediakan dalam live worksheet tu. Tapi arahan dia kamu kena jelas. Kamu dah siap, kamu tekan finish. Kemudian kamu lengkapkan maklumat diri kamu, nama, kelas dan sebagainya. Kemudian letak email cikgu. Jangan salah. Kemudian hantar macam biasa. Faham? Cikgu dah bagi arahan dalam kumpulan WhatsApp. Kamu baca betul-betul. Okey. Jadi cikgu dah buat contoh kat sini. Contoh isi tu surat yang cikgu jumpa dalam petikan ialah mudah kecewa. Apakah tanda-tanda kemurungan? Yang pertama, mudah kecewa. Yang kedua, ketiga, keempat, kelima, kamu carilah dalam petikan. Okey, contoh yang kedua. Untuk bahagian isi tersirat pula. Mengapakah bantuan khidmat kaunseling diperlukan? Jadi jawapan cikgu, membahayakan kesihatan diri. Sebab apa bantuan khidmat kaunseling ini diperlukan kepada pesakit mental? Sebabnya ialah kerana membahayakan
kesihatan diri. Okey, baiklah. Kita lihat pula kepada rangka rumusan yang telah cikgu sediakan. Ini merupakan panduan kepada kamu bagaimana untuk menyiapkan atau melengkapkan dan juga membuat rumusan. Baiklah, jika kita lihat kepada rangka rumusan tersebut, contohnya cikgu dah buat sebagai rumusannya, tanda-tanda kemurungan tempat kosong, kamu perlu isi tersurat yang kamu jumpa. Okey, isi yang pertama. Okey, yang kedua, ayat kedua pula. Selain itu, dalam garisan biru tu merupakan ayat topik. Mana ayat topik tadi berkaitan dengan tanda kemurungan. Contohnya, selain itu, tanda-tanda kemurungan ialah isi pula isi tersurat kamu yang kamu jumpa tadi. Isi yang kedua, tulis dekat bahagian tulisan merah tu. Yang cikgu tulis isi tersurat 2. Dan tulis isi pula isi yang ketiga dia apa. Faham tak macam tu? Okey, kita lihat kepada tulisan warna orange atau warna jingga tu pula. Okey. Bantuan khidmat kaunseling perlu diberikan kepada pesakit kemurungan kerana isi pula kamu punya isi tersirat yang kamu fikir tadi. Macam tu. So, selain itu, tempat kosong. Tempat kosong tu warna apa? Warna jingga. Jadi, kamu tulislah ayat topik yang kedua berkaitan dengan bantuan khidmat kaunseling. Jadinya, lepas kamu tulis ayat topik yang kedua, kamu tulis pula isi tersirat yang kedua yang kamu fikir. Okey, seterusnya. Cikgu ada buat dalam jadual ni. Kamu lihat dalam jadual ni, cikgu ada tulis warna biru ialah topik 1. Topik 1 ni berkaitan dengan tanda-tanda kemurungan iaitu berkaitan dengan maklumat tersurat. Okey, warna merah ialah berkaitan dengan isi tersurat. Warna jingga ialah topik 2 yang mana berkaitan dengan bantuan khidmat kaunseling yang mana kita cari berkaitan dengan maklumat tersirat. Okey, yang warna purple ni, warna ungu ni ialah berkaitan dengan isi tersirat. Dan warna hijau pula merupakan penanda wacana. Penanda wacana ni kamu tahu kan? Selain itu, di samping itu, tambahan pula dan sebagainya. Okey, seterusnya cikgu nak tunjuk panduan menulis ayat. Okey, kita lihat panduan menulis ayat kat sini. Cikgu ada buat kotak-kotak ni untuk memudahkan kamu untuk tulis ayat. Okey, sekarang ni cikgu nak kamu lihat pada kotak ni. Untuk yang pertama ialah kotak untuk buat ayat isi tersurat. Kotak yang kedua ialah ayat bagi isi tersirat. Kamu jangan tertukar tersurat tu apa, tersirat tu apa. Tersurat dalam petikan. Tersirat kamu kena fikir sendiri menggunakan 5W1H. Okey, tengok panduan untuk menulis ayat bahagian isi tersurat ni. Okey, cikgu nak tunjuk kepada kamu. Okey, kejap. Cikgu nak tunjuk cara macam mana nak isi bahagian isi tersurat dan juga tersirat. Okey, kita lihat kepada contoh yang pertama. Ayat yang pertama. Sebagai rumusannya, so dia tak ada tanda wacana kan? Tanda wacana dia tak ada. Jadi dalam kotak ni kita kosongkan. Kita kosongkan sahaja. Kemudian dalam kotak yang kedua ni ialah ayat topik. Topik yang pertama tadi. Apa, siapa ataupun perkara apa. Jadi kita tengok. Warna biru tadi tentang apa? Tentang tanda-tanda kemurungan. Jadi kita tulis dekat sini. Tanda-tanda. Kita tulislah apa ayat topik dia. Macam tu, warna biru tu adalah tanda-tanda kemurungan. Jadi lepas kita dah tulis tanda-tanda kemurungan tu, kita pergi kepada kotak yang ketiga iaitu berkaitan dengan isi tersurat. Di bahagian isi tersurat ni kita cari tadi apa? Macam cikgu tadi jumpa apa? Cikgu jumpa isi tersurat yang pertama ialah mudah kecewa. Jadi macam ni, lengkaplah ayat kita. Sebagai rumusan, tanda-tanda kemurungan mudah kecewa. Okey, macam tu. Lepas tu kita pergi ayat yang kedua pula. Ayat kedua, penanda wacana dia apa dalam rangka tadi? Dalam rangka tadi, penanda wacana dia ialah selain itu. Jadi kita tulis dekat bahagian kotak yang kedua ni, lajur yang kedua. Okey, kita tulis selain itu. Okey,
Selain itu, kita tulis ayat pula. Ayat topik tu dia apa? Nak tanya tentang apa? Kita tulis apa? Tentang tanda-tanda kemurungan. Tanda-tanda kemurungan. Tanda-tanda kemurungan. Jap, cikgu type jap. Okey, tanda-tanda kemurungan. Okey, lepas tu isi pula isi tersirat kamu yang kedua kat sini. Tapi kamu fikir sendirilah, kamu kena kenal pasti dalam petikan tu. Apa isi tersurat yang kedua? Okey. Kemudian kita tengok jadual yang bawah ni pula untuk isi tersirat. Okey, kat jadual yang bawah ni kamu tengok daripada ayat yang rangka rumusan tadi ada penanda wacana tak? Tak ada kan? Jadi tak ada, kita kosongkan sahaja. Dekat bahagian ayat topik 2 ni, kita tulislah ayat topik yang warna jingga tu apa. Kat sini sebenarnya cikgu tersilap. Sekejap, cikgu ubah balik warna dia. Okey, kita tengok ayat topik dia. Ayat topik 2 ialah warna jingga, warna orange. Warna orange Okey, kita tulislah ayat topik dia apa. Contohnya ayat topik dia, bantuan khidmat kaunseling diperlukan kepada pesakit kemurungan. Okey, kita dah buat macam tu. Sekejap, cikgu besarkan. Okey, cikgu besarkan kejap. Bantuan khidmat kaunseling diperlukan kepada pesakit kemurungan. Lepas tu kita tengok dekat rangka tadi, kata hubung dia apa yang cikgu dah boldkan, cikgu dah tunjuk warna kuning ni apa? Kata hubung dia kerana. Kita pun tulislah dekat kotak yang ketiga ni, kerana. Isi tersirat. Isi tersirat apa yang kamu fikir? Tulis dekat bahagian kotak yang keempat ni, isi tersirat. Tadi cikgu fikir nak buat isi tersirat dia menjejaskan kesihatan diri. Okey, macam tu. Jadi lengkaplah ayat tersebut. Bantuan khidmat kaunseling diperlukan kepada pesakit kemurungan kerana menjejaskan kesihatan diri. Jadi lengkaplah ayat yang pertama. Untuk ayat yang kedua, kamu sambung balik macam tadi, letak penanda wacana. Selain itu, isilah ayat topik yang kedua berkaitan dengan bantuan khidmat kaunseling. Tulislah kata hubung, kerana ke, untuk ke, supaya ke. Kemudian isi pula isi tersirat kamu yang kamu fikir. Okey, aku harap kamu faham cara-cara untuk membuat rumusan ni. Rumusan ni dia hanya ada satu perenggan sahaja. Dan dia tak ada pengenalan dan tiada penutup. Dia terus je kepada isi tersirat dan juga isi tersurat. Faham? Okey. Jadi, cikgu nak kamu siapkan, lengkapkan rangka rumusan ni dengan isi tersurat yang kamu kenal pasti dan isi tersirat yang kamu kenal pasti, masukkan dalam rangka rumusan ni. Kat sini cikgu nak tunjuk contoh yang cikgu dah buat untuk rangka rumusan. Okey, cikgu baca. Sebagai rumusannya, tanda-tanda kemurungan ialah mudah kecewa. Selain itu, cikgu isi yang kedua apa? Pesakit kemurungan. Sebab tadi pun ada juga siapa kan untuk kotak yang kedua. Kita tengok. Tadi ada kan kotak yang kedua ni apa, siapa dan juga tengok kat sini apa, siapa dan juga perkara kat kotak yang warna biru dan juga jingga. Jadi cikgu nak ubah kepada siapa. Jadi cikgu buat ayat yang kedua. Selain itu, pesakit kemurungan. Jadi cikgu isilah untuk isi tersurat yang kedua apa yang kamu jumpa. Okey, itu sebagai contoh sahaja. Kamu boleh ubah ikut pandangan dan kreativiti kamu sendiri. Okey, kita pergi kepada ayat yang berwarna jingga ni untuk ayat isi tersirat. Okey, bantuan khidmat kaunseling perlu diberikan kepada pesakit kemurungan kerana isi-isi tersirat kat sini membahayakan kesihatan diri. Selain itu, isilah pula apa ayat topik yang kedua dan isi pula isi tersirat dia apa. Okay, faham? Itu sahaja berkaitan dengan
contoh-contoh untuk membuat rumusan. Okey, sekarang cikgu nak sebagai latihan yang pertama tadi cikgu nak kamu baca. Baca buku teks iaitu petikan kenali kemurungan. Kemudian kamu rekod suara kamu dan hantar dalam kumpulan WhatsApp yang cikgu telah tubuhkan. Okey, itu latihan yang pertama. Okey, yang kedua, kenal pasti isi tersurat dan isi tersirat dalam petikan. Dan kemudian kamu type dalam latihan live worksheet yang cikgu dah berikan pautan. Okey, kamu type dalam tu, isi dalam jadual mana isi tersurat, mana isi tersirat. Okey. Yang ketiga, cikgu nak kamu lengkap rangka rumusan yang cikgu bagi. Lengkapkan. Cara-cara panduan semua cikgu dah tunjuk, cikgu dah terang. Jadi kamu lengkapkan sahaja, isi sahaja ayat topik apa dan isi dia apa. Ayat topik yang pertama, isi tersurat. Ayat topik yang kedua, isi tersirat. Okey, itu bahagian lengkapkan rangka rumusan. Kemudian cikgu nak kamu salin rumusan yang kamu telah buat tadi, yang telah lengkap ke dalam buku penulisan, iaitu buku penulisan C. Jangan tertukar. Okey, seterusnya cikgu nak kamu rakam video kamu membaca rumusan yang telah ditulis dan yang telah lengkap yang kamu tulis dalam buku penulisan tadi. Cikgu nak kamu hantar rakaman tersebut dalam grup WhatsApp. Okey, dalam grup WhatsApp. Jadi itu sahaja untuk pengajaran pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan bye.